أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita baru sama-sama selesai solat asar secara berjemaah, walaupun satu kumpulan di Selangor, satu kumpulan di Negeri Sembilan, tapi alhamdulillah bagi adik kakak yang berada di surau ataupun di masjid, alhamdulillah dapat solat asar berjemaah. Dan sebagaimana yang kita persetujui, kita sama-sama mengambil ruang selepas asar ni untuk sama-sama kita dengar tazkirah, ya, berkaitan dengan surah Az-Zalzalah. Jadi secara ringkasnya, secara asasnya, surah Az-Zalzalah dia memberi makna satu gempa bumi ataupun satu kegoncangan yang kuat, yang dahsyat. Surah Az-Zalzalah ni kebanyakan ulama kata dia surah Madaniyah. Maknanya surah yang turun semasa Nabi SAW selepas pada berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi ayat-ayat yang ada dalam surah Az-Zalzalah ni berkaitan dengan kiamat. Ini satu keunikan. Biasanya surah-surah yang cerita tentang asas akidah, cerita tentang hari kiamat adalah kita panggil surah Makkiyah, yang kebiasaannya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun selepas pada hijrah ni biasanya ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan hubungan sesama kita manusia, hubungan sesama organisasi, hubungan sesebuah negara, hubungan sesama manusia secara umumnya. Tetapi dalam surah Az-Zalzalah ni dia fokus kepada hari kiamat walaupun dia surah Madaniyah. Ini menunjukkan satu keunikan dan sebenarnya nak menunjukkan kepada kita akidah ni benda asas yang berterusan. Tidaklah apabila Nabi dah belah-belah tahun dah berjuang menyebarkan Islam di Mekah, kita kata, jadi selepas pada hijrah tak perlu lagi bercakap tentang akidah. Tidak. Akidah ni benda asas. Begitu juga berkaitan dengan kiamat. Walaupun kita faham, kita boleh gambarkan macam mana kebanyakan para sahabat sudah jelas keyakinan dia, keimanan dia tentang hari kiamat. Tetapi nak menggambarkan masalah akidah, termasuk juga tentang kiamat ni benda perlu yang kita bincangkan di mana-mana pun. Termasuk di zaman kita sekarang ni pun, antara benda asas adalah akidah. Dan antara pecahan akidah, kefahaman, keimanan kita kepada Allah adalah beriman kepada kewujudan hari kiamat. Itu asas dia. Baik. Antara faktor ataupun sebab turun surah ni adalah antaranya pada satu ketika ada seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW. Dia minta dengan Nabi supaya ajar kepada dia satu surah yang suratan jami'ah. Maknanya satu surah yang dia bermaksud yang pendek tetapi yang padat dengan isi dia. Jadi Nabi pun baca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis, makna satu surah. Jadi apabila selesai, lelaki ni kata wallazi ba'athaka bil haqq nabiyyan la azidu 'alaiha abadan. Maknanya demi Allah yang mengutuskan kamu sebagai nabi, dia kata aku nak berpegang dengan surah ni dan aku tak nak tambah dah. Nak pegang, nak fokus kepada makna tuntutan surah ini. Jadi kemudian lelaki itu pun berlalu. Maka Rasulullah SAW dia bersabda, dia kata aflahar ruwaijil. Aflaha ar-ruwaijil. Maknanya lelaki tadi
dia guna ar-rajul tu ar-ruwaijil, ia tasghir sikit. Maknanya orang lelaki tadi walaupun dia nak fokus kepada satu surah je, tetapi kalau dia yakin betul, dia faham dan dia beramal, sebenarnya dia telah berjaya. Ertinya surah ni walaupun pendek, dia ringkas, tapi sebenarnya dia begitu bermakna dalam kehidupan, termasuk kehidupan kita. Ertinya kita kena yakin semua ayat Quran, sama ada dia dalam ayat tu dalam surah yang panjang ataupun mana-mana ayat dalam surah yang pendek, yang ringkas, termasuk surah Az-Zalzalah ni, dia terlalu bermakna bagi kita. Dan yang kedua, ada disebut kisah ayat ni dengan kisah sahabat Sayyidina Abu Bakar. Pada satu kali Nabi SAW tengok Sayyidina Abu Bakar ni, dia menangis. Jadi Rasulullah SAW tanya, sebab apa kamu menangis ya Abu Bakar? Jadi dia jawab, abkatni hadhihi surah. Surah ni menyebabkan aku menangis. Maknanya bila dia baca surah ni, dia faham, dia hayati, menyebabkan dia menangis. Sebab isi kandungan tu terlalu sensitif bagi Sayyidina Abu Bakar apabila dia hayati makna-makna ayat tu. Jadi Rasulullah SAW dia bersabda, "Lau annakum la tukhti'un wa la tuznibun la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum yukhti'una wa yuznibuna fayaghfiru lahum." Jadi sebab antara faktornya Sayyidina Abu Bakar bila baca man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setara Sayyidina Abu Bakar pun dia rasa macam dia ni tak mampu. Jadi menyebabkan Nabi ni perbetulkan balik makna sebenar. Ialah apabila tabiat kita manusia ni memang tidak lari daripada salah dan silap. Sebab itulah dia ada faktor istighfar. Apabila kita istighfar, maknanya kita ikhtiar, kita berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Dalam masa sama kita berikhtiar untuk laksana segala tuntutan Allah SWT. Tapi kita tetap yakin ada kelemahan diri kita. Jadi kita nak tutup kelemahan itu antaranya dengan sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itu maksud daripada dialog antara Nabi SAW dengan Abu Bakar. Baik, ayat yang pertama surah Az-Zalzalah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ni digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maknanya ayat ni dia nak mencerita kepada kita, dia nak iklan, Allah Ta'ala nak iklan secara rasmi, bumi ni dah hancur, akan hancur apabila berlakunya zilzal ni. Sebab zilzal ni kita boleh terjemuh gempa bumi. Dan memang telah banyak berlaku semenjak zaman dulu, hatta sekarang ni pun banyak negara, alhamdulillah negara kita ni terlepas rasanya tidak berlaku gempa bumi. Tapi kalau di Indonesia, di negara lain banyak berlaku gempa bumi. Dan Amos sendiri pernah masa belajar di Mesir pernah hadapi situasi gempa bumi. Walaupun tempat berlaku tu jauh dengan tempat kita duduk, lebih kurang 30 km lebih, tetapi gegaran tu tetap terasa. Ia berlaku gegaran tu waktu asal, lebih kurang masa tu kita masuk bilik air untuk ambil wuduk. Jadi kita duduk dalam bilik air tu kita rasa bergoyang. Kita rasa pening masa tu. Sedangkan dia jauh, lebih kurang 30 km lebih. Apatah lagi bagi yang berlaku di tempat tu, yang sekarang ni dipanggil skala Richter. Maknanya ada berlaku 4, ada berlaku 6, ada berlaku 7. Setakat ni kita dengar yang paling tinggi pun 9 ke berapa. Itu pun boleh menghancurkan tempat tu. Adapun zilzal ni, gempa bumi dalam surah ni, kegoncangan ni, dia bukan melibatkan Richter dah. Bukan tempat tertentu, masa tertentu. Dia keseluruhan bumi ni. Allah Ta'ala nak iklan berlakunya hari kiamat. Itu maksud idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebab itulah dia guna iza, maknanya apabila berlaku. Idza ni dia memberi makna
litahaqquqil wuqu'. Benda ni pasti berlaku. Bukan ihtimal, bukan ada andaian dak. Maknanya kita kena yakinlah ini satu akidah. Sebab kiamat tu pasti berlaku. Jadi apabila tiba masanya, dia memberi makna kepada ayat ni, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi zilzalaha ni dia memberi makna gempa bumi ni, kegoncangan ni adalah kegoncangan yang memberi makna hari kiamat. Baik. Macam ayat dalam surah Az-Zumar, ada sebut Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apabila sangkakala, kita panggil sangkakala pertama ditiup, semua sekali makhluk mati belaka, hacilbu belaka, kecuali illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Taala lah. Makhluk dia mungkin malaikat ke siapa ke, kehendak Allah Taala. Kemudian apabila semua hancur, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala sekali kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, semua sekali bangun untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, pagi tadi, apabila sebut bahasa Arab qama, qiyaman, iqamah, macam contohnya semaya, iqamatis solah, yuqimunas solah, aqimis solah. Qama ni dia memberi makna yang besar sebenarnya, makna yang lengkap. Jadi kalau semaya tu dia sebut yuqimunas solah, iqamatis solah, mendirikan semaya ni maknanya betul-betul semaya tu dengan wuduk yang sempurna, dengan menghadap kiblat, dengan fokus, dengan memahami, dengan menghayati tuntutan semaya tu, menyebabkan kita boleh hasil. Begitu juga kiamah ni. Kiamat ni fa idzahum qiyamun yanzurun. Apabila berlaku kiamat, nak menggambarkan benda besar, manusia tak ada pilihan. Semua sekali turja'un, semua sekali dikembalikan, dipaksa. Bukan pilihan, turja'un, semuanya dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gambaran kiamat ni sebagaimana ayat dan surah Al-Hajj, ayat awal-awal lagi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Gempa bumi ni yang berlakunya hari kiamat ni adalah suatu yang besar sebenarnya, yang menyebabkan yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Antaranya kita boleh tengok suasana pada manusia dalam kebingungan, pening, sebagaimana Amos sebutlah kisah di Mesir tu. Kita duduk jauh daripada pusat gempa bumi pun kita sendiri pun rasa pening. Itu gempa bumi biasa je. Ini kiamat, manusia jadi bingung semua sekali nak ayat suasana hari kiamat. Dan memang benda tu akan berlaku. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kesan daripada kiamat ni, bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal, thaqala, thiqala, thaqil, benda berat. Jadi benda berat ni seolahnya bumi ni dia ada perut yang dia kandung segala benda yang ada dalam perut bumi. Sama ada benda yang berharga, besi ke, emas ke, perak ke, ataupun manusia itu sendiri. Jadi apabila berlaku kiamat, bumi mengeluarkan afqal, benda yang berat, termasuk kita manusia. Walaupun di sudut kilogramnya kita ni tak biasalah, nak banding dengan besi, nak banding dengan makhluk lain lagi berat. Di sudut kilonya, kita mungkin 50 kilo, mungkin 100 kilo, mungkin 200 kilo gram. Tetapi berat kita ni adalah berat di sudut tanggungan, amanah. Kita ni insan mukallaf yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kita berat ni kerana berat pemikiran yang kita bawa. Amalan-amalan yang kita bawa nak berdepan dengan Allah SWT. Itu yang berat. Sebab itulah Quran sebut afqalaha. Jadi bumi ni nak mengeluarkan benda berat semua sekali
terutamanya kita manusia. Berat. Jadi sebagaimana hadis sebut, apabila berlaku kiamat ni, taqiul ardu afladha kabidiha. Sampai satu masa bumi ni taqiu, dia memuntahkan. Kalau ayat ni dia sebut wa akhrajati. Dia mengeluarkan, maknanya memuntahkan. Muntah daripada perut bumi ni, sebab bila berlaku kiamat, semua hancur, yang di bawah naik ke atas. Jadi apabila bawah naik ke atas, termasuk kita lah manusia. Jadi bumi, Nabi kata melalui hadisnya, memuntahkan semua benda-benda yang ada dalam perut, termasuk benda-benda yang maha. Afladha kabidiha ni benda yang bernilai. Benda yang maha, minaz zahabi wal fiddah, termasuk daripada emas, daripada perak. Dan apabila berlaku hari kiamat ni, semua manusia bangkit semula, fayaji ussariku fayaqulu fi hadha qata'tu. Jadi orang yang mencuri masa duduk atas dunia, apabila dia tengok emas dan perak di akhirat kelak, ada, dia kata, kerana ni lah aku dikat tangan, dia potong tangan, jalan hukum kat tangan, kerana mencuri. Wa yaji'ul qatilu fayaqulu fi hadha qataltu. Kerana emas, kerana perak, kerana harta benda dunia lah menyebabkan aku sanggup bunuh orang. Pakat ngaku belakalah di akhirat kelak. Tak boleh dah tak ngaku. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi. Orang yang sanggup putus hubungan kekeluargaan kerana apa? Kerana harta kekayaan. Baloh adik-beradik kerana bubuk harta saka. Baloh kerana dengan jiran, kerana tanah sekeping, tanah sejoker, kita panggil sejekar sikit je. Sanggup putus hubungan silaturahim. Jadi hak ni pun di akhirat kelak dia mengaku, kerana harta benda lah, maka aku sanggup. Kemudian semua sekali tu apabila dia tengok, wa yad'unahu la ya'khuduna minhu syai'a. Tak ada dah masa tu di akhirat, tak ada dah nak pergi ambil emas ke, nak simpan, tak ada dah. Masing-masing nak selamat diri masing-masing. Itu maksud wa akhrajatil ardu athqalaha. Adapun kita ni, kita jadi berat bernilai ni kerana kita ni makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita ada tanggungjawab, kita ada hak yang perlu kita tunai, yang perlu kita beri. Jadi berat itulah, nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya di akhirat kelak, hampir semua manusia akan tanya apabila berlaku kiamat dan apabila dibangkitkan semula, ma laha. Benda apa yang berlaku ni? Apa yang terjadi pada bumi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi dia menyampaikan beritanya. Mana ini menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala. Sekarang ni kita tidak dengar bumi bercakap. Kita tidak dengar kulit kita bersaksi, bercakap. Di akhirat kelak semua dia berubah belaka. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita duduk atas dunia sekarang ni pun, kadang-kadang orang nak cari bahan bukti. Orang pasang CCTV, orang pasang video, orang ambil gambar, orang rakam suara, maknanya bukti. Ni muka cek, ni menipu, ni macam-macam. Ini setahu kita manusia, itu pun banyak yang terlepas. Itu pun kadang-kadang video, gambar, menunjukkan gambar seseorang tu boleh berbohong lagi, boleh menipu, bukan gambar dia, contohnya. Ini atas dunia. Di akhirat kelak, memang manusia langsung tak diberi peluang dah. Semua sekali hanya untuk Allah Ta'ala paparkan segala amalan yang kita buat semasa kita atas dunia ni. Satu-satu. Dengan CCTV Allah Ta'ala, dengan videonya, dengan gambarnya, dengan suaranya. Termasuk makhluk yang kita tidak jangka. Bumi sendiri dia akan cerita. Sebab apa berlaku macam ni? Sebab semua perintah Allah Ta'ala. Nak mengeluarkan semua sekali yang ada dalam perut aku. Dalam bumi itu. Begitu juga kulit kita pun. Sampai satu tahap dia mengaku. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan surah Fussilat ayat 21. Disebut. Hatta kulit kita pun jadi saksi. Sehingga kita akan tanya. Sebab apa mu jadi saksinya? Sebab apa mu bercakapnya? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai'.
Semua sekali ni kerana kehendak kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala yang beri peluang kepada semua ni menjadi saksi di atas perbuatan kita. Ertinya, kalau kulit kita boleh jadi saksi pada kita, sebenarnya dia nak minta supaya kita berhati-hatilah. Duduk atas dunia ni, hatta kalau seluruh makhluk Allah Ta'ala tak nampak apa yang kita buat. Tetapi, hak yang bersama dengan kita, hak kita tak nak susu, kulit kita sendiri semua sekali termasuknya bercakap lah. Mulut ni ditutup dan semua. Kulitnya, matanya, tangannya, kakinya, semua akan jadi saksi kepada diri dia sendiri. Dan bumi pula, bi'anna rabbaka awhalaha. Bumi kata, kerana sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Allah Ta'ala yang perintah termasuk pada bumi supaya melaksana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila berlaku hari kiamat ni, semua manusia berada di padang mahsyar, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala perbuatan dia. Perbuatan manusia ni. Itu antara tujuannya dibangkit di hari kiamat daripada kubur tu, semua sekali akan menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar untuk kita manusia ni tengok sebenarnya sesa. Kita ni kadang-kadang manusia ni mungkin kita lupa hak benda kita buat, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, hak 10 tahun dulu, hak 50 tahun dulu. Kita sekarang ni dah umur 70 tahun contohnya. 50 tahun lepas kita terlupa dah. Banyak benda dah kita terlupa. Dan sebenarnya terlupa juga satu nikmat juga. Sebab kalau kita tak terlupa, kita ingat belakang, letih juga, tak jenera nak tidur. Jadi nikmat juga terlupa ni. Kalau kita boleh ingat belakang, dia letih juga. Walaupun kadang-kadang kita perlu kepada ingatan yang kuat. Tapi di akhirat kelak, kita ingat kalau kita lupa ke, Allah Ta'ala tunjuk sesa. Kita tak akan lupa dah. Yasduru. Yasduru ni maknanya kita keluar daripada kubur untuk menuju kepada mahsyar. Baik. Allah Ta'ala guna keluar ni kalimah yasduru. Dalam bahasa Arab, yasduru ni sesa kalimah ni kita nak faham makna sebenar, kadang-kadang kita kena cari makna lawan dia. Lawan, kita kata sia, kita nak faham macam mana sia. Maknanya kita faham lawan dia malas. Maknanya sia ni kelebihan dia memang cerah. Cerah bersinar, cerah memacar kita panggil. Jadi mana lawan sia yang kita nak tahu nikmat sia ni, kita tengok malam. Malam yang gelap gelita. Begitu juga yasduru, lawan yasduru ni, lawan dia dalam bahasa Arab dipanggil al-wurud. Al-wurud maknanya al-qudum. Qudum maknanya kita datang, kita mari. Kalau as-sudur ni dia memberi makna ar-ruju'. Jadi yauma idzin yasdurun nas. Pada hari itu manusia keluar. Makna bahasa umumnya yasdur ni keluar. Tapi keluar nak gimana? Keluar nak kembali kepada Allah Ta'ala. Itu makna yasduru. Keluar daripada beruk muka bumi untuk kembali. Ar-ruju' ilallah. Untuk kembali kepada Allah. Itu makna yasduru. Jadi lawan yasduru kita sebut al-wurud. Al-wurud ni dia datang untuk dapat sesuatu. Contohnya dalam surah Yusuf ayat yang ke-19. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Al-wurud fa'arsalu waridahum. Ada kumpulan ahli perniagaan lah. Dia nak pergi perjalanan dulu, kebanyakannya jalan kaki, naik motor, kuda apa semua sekali. Siapa satu tempat dia akan berhenti rehat. Dia berhenti, kalau kita agak RNR jugalah, dulu pun ada RNR juga, antaranya tempat yang ada mata air. Tempat boleh dia minum, boleh dia mandi, boleh dia bersih, boleh bagi minuman kepada binatang dia. Jadi ini kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dihumban oleh adik-beradik dia kerana dengki, kerana macam-macam lah. Dia humban dalam telaga. Jadi marilah rombongan sayyaratun fa'arsalu waridahum.
maka dia suruh seorang mereka untuk datang pergi ambil air. Pergi ambil air, untuk ambil air lah. Waridahum al-wurud tu. Begitu juga dan surah Maryam. Surah Maryam al-wurud ni dia memberi makna datang. Wa im minkum illa wariduha. Nabi kata, dia baca ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun daripada kamu illa wariduha. Melainkan semuanya akan datang. Datang ke apa dia? Mendatangi neraka. Maknanya kita ni sebenarnya tak selamat. Itu maksud dia. Kita ni tak selamat. Kita di akhirat kelak, apabila kita dibangkit daripada kubur tu, seolahnya kita ni semua nak menuju ke neraka. Seolahnya. Kalaulah tidak dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalaulah tidak dengan kita ni nak selamat daripada neraka, kita beriman kepada Allah, beriman dengan yakin betul-betul, dan kita beramal dengan amal yang soleh, dan kita semua sekali kita ikhlas lillahi ta'ala. Itulah yang boleh menyelamatkan kita. Tapi asasnya dengan rahmat daripada Allah SWT. Wa im minkum illa wariduha. Semua kita ni tidak boleh lari daripada kita mati, kita dibangkit, dan semua akan mendatangi neraka belaka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan. Makna mati memang tetap, manusia semua akan mati. Berlaku kiamat memang tetap, semua akan berlaku kiamat. Semuanya dah tertetapkan, semua akan dibangkit semula. Kita yakin ke tak yakin ke, semua sekali kita akan dibangkit oleh Allah SWT. Jadi bahasa ni juga digunakan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni salah seorang sahabat lah. Salah seorang sahabat yang menjadi panglima tentera masa peperangan Mu'tah, kalau kita ingat. Peperangan Mu'tah. Dia Abdullah bin Rawahah ni, dia mati tahun 8 Hijrah masa peperangan Mu'tah. Dan dia ahadu nuqaba al-ansar. Dia antara sahabat yang awal-awal di kalangan orang Ansar yang masuk Islam. Mana masa berlaku bai'ah tu dia termasuk salah seorang nuqaba. Maknanya ketua lah untuk kumpulan masyarakat Madinah yang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dan dia ni masyhur dengan penyair. Selain daripada Hassan bin Sabit, dia juga Abdullah bin Rawahah. Dalam peperangan Mu'tah ni, masa peperangan itu tentera musuh lebih kurang ikut sirah sejarahnya 200,000. Tentera Islam sekitar 3,000 je. Jadi panglima pertama adalah Zaid bin Harisah. Jadi apabila syahid Zaid diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Jadi dia ni apabila dia nak keluar, nak pergi ke Mu'tah tu, jadi sebahagian sahabat yang tak pergi sekali, dia widak lah. Pakak-pakak kata, ya ibn Rawahah, raddakallahu saliman. Maknanya pakak berdoa supaya kamu dapat balik semula ke Madinah ni dalam keadaan sama lah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni dia menangis. Fabaka radhiyallahu, dia menangis. Jadi sahabat tanya, ma yubki, sebab apa mu menangis? Atabki khauf al-qatl, mu menangis ni kerana mu takut mati ke? Jadi dia jawab, qala la wallahi, maknanya aku sama sekali menangis ni bukan kerana takut mati, tetapi lakinnani tadhakkartu ayah min kitabillah. Tapi apabila mu sebut macam tu raddakallahu salima, mu berdoa kepada aku supaya aku dapat kembali semula dalam keadaan sama. Aku masa tu aku menangis kerana aku teringat satu ayat Quran. Tengok kehidupan para sahabat. Melalui kisah ni menggambarkan kehidupan para sahabat secara umumnya, jihad fi sabilillah. Masa dia. Dan kehidupan dia tu dia kait dengan ayat Quran, dengan Quran. Ingat semua Quran. Peristiwa ni dia ingat ayat Quran macam ni. Yang jauh dengan kehidupan manusia sekarang ni, yang jauh dengan Quran. Jadi dia kata, aku ingat ayat Quran, wa im minkum. Ayat ni lah, wa im minkum illa wariduha. Nak cerita makna al-wurud tu. Yang berbeza dengan as-sudur tadi, yasduru tadi.
Jadi menyebabkan aku menangis. Jadi mu doa kepada aku supaya raddaka, Allah Ta'ala selamatkan aku boleh kembali semula ke kampung halaman di Madinah. Aku tidak tahu, falam adri kaifas sudur ba'dal wurud. Dia jawab, falam adri kaifas sudur ba'dal wurud. Aku tidak tahu aku ni boleh as-sudur ke tak, boleh kembali semula, boleh keluar daripada peperangan dalam keadaan menang, boleh kembali semula ke Madinah ba'dal wurud, selepas pada aku ni maknanya pergi di medan perang, di medan perang yang mana tidak tahu. Jadi itu sebenarnya bukan kerana dia takut mati, tapi dia menangis sebab dia tidak tahu satunya dia boleh kembali semula, dan kerana dia ingat pada ayat ni. Ayat makna semua sekali manusia apabila mati dia akan menghadap Allah SWT seolah dia akan berdepan dengan, kalau silap-silap masuk neraka. Itu maksud dia lah. Itu makna al-wurud. As-sudur ni dia memberi makna yasduru ni keluar daripada kubur dan dipenuhi dengan amalan-amalan masing-masing. Bukan keluar saja-saja dak. Yasduru ni keluar memberi makna untuk ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, dan bawa bekalan. Bawa bekalan, bukan bawa nasi, bawa piti, tidak. Bekalan ni amalan-amalan kita. Itu as-sudur yang perlu kita faham. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas, Al-Qasas ayat yang ke-23 ada sebut tentang makna as-sudur ni. Walamma warada ma'a Madyana, kisah Nabi Musa, wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Nabi Musa apabila dia lari daripada Firaun, dia masuk kawasan Madian, dia jumpa satu tempat sekumpulan orang duk tengah bagi minum kepada binatang-binatang, dan dia tengok di belakang tu ada dua orang wanita duk tengah ambak gembala dia, biri-biri dia, kambing hak dia pera tu. Jadi dia tanya, apa tujuan mu duduk sini? Dia kata, aku tujuan nak bagi minum binatang gembala ni, dan aku tak boleh bagi kecuali hak lain tu semua balik. Orang lelaki bawa binatang-binatang tu hatta yusdira. Maknanya yusdira ni dia rujuk, dia kembali ke tempat dia, tetapi selepas dah kenyang dah. Maknanya bekalan tu dah dapat, dia dah dapat dah bekalan. Air dah dapat, binatang dia pun dah kenyang semua sekali, dia pun balik. Jadi kita pun as-sudur ni yauma yakhruj, ayat yauma idzin yasdurun nas. Kita keluar daripada muka bumi untuk kembali kepada Allah, dan kembali ni dalam keadaan penuh. Penuh apa dia? Penuh bekalan. Bukan penuh perut dengan makanan, penuh dengan bekalan hak kita dah buat selama kita duduk atas muka bumi ni. 50 tahun ke, 70 tahun ke, gapo hak kita buat. Amalan kebaikan hak kita buat semua sekali akan bersama dengan kita. Semua 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun kita duduk atas dunia ni penuh dengan amalan kejahatan. Beratnya amalan ni, kita juga akan kena bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Ini maksud yauma yasdurun nas. Ashtata. Dia bukan hanya keluar gitu dak. Dia keluar dalam keadaan kita nak kembali kepada Allah, dalam keadaan kita ni berat duk bawa amalan kita semasa kita hidup atas dunia. Itu maksud yauma idzin yasdurun nas ashtata. Dan keluar pula jumpa dengan Allah Ta'ala ashtatan, secara berkelompok. Ashtatan ni secara berkelompok. Sama ada manusia dibangkit oleh Allah Ta'ala ni dalam keadaan berkelompok ni, ada ulama kata berkelompok ni, hak mukmin kumpulan dia, hak jahat kumpulan dia, hak jenis kaki zina kumpulan dia, hak jenis kaki makan riba kumpulan dia, hak jenis kaki rasuah satu kumpulan. Itu maksud ashtata. Dan ayat Quran ada sebut dalam surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang yang kafir ni, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ni, di akhirat kelak akan diseret ke neraka secara berombongan. Secara berombongan. Secara, dia panggil apa dia?
satu kumpulan lah, satu gerombolan. Itu dia nak beri makna ashtata. Begitu juga orang mukmin. Yauma yuhsyarul muttaqina ila rahmani wafda, dan surah Maryam ayat 85. Yang mana dikumpulkan orang yang bertakwa kepada Allah ni wafda, dalam rombongan yang terhormat. Apabila terhormat dipanggil wafda. Wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Adapun mujrim ni, penjenayah ni, perosok kepada kehidupan ni, dia dibawa di akhirat kelak dalam keadaan dahaga. Rombongan dia. Itu makna ashtata kalau rombongan. Ada juga maksud ashtata ni ialah dengan sebab terlalu ramai manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Memanglah apabila dikumpul satu tempat, dia secara berkumpulan lah, ramai-ramai. Tetapi apabila nak jumpa dengan Allah Ta'ala untuk menerima hisab, ini furada, sorang-sorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan surah Al-An'am ayat 94. Kamu, Allah Ta'ala akan datangkan kamu berjumpa dengan aku, dengan Allah Ta'ala ni dalam keadaan sorang-sorang. Sorang-sorang, furada. Sebagaimana aku buat dulu mu pun sorang-sorang. Keluar daripada perutmu, makmu pun sorang-sorang. Jadi sebagaimana mu mari atas dunia sorang-sorang, akhirat kelak mu jumpa dengan aku pun sorang-sorang. Jadi kita kena ingatlah maksudnya ayat ni nak cerita pada kita. Masa kita duduk atas dunia ni, kadang-kadang kita malah nak pergi mana-mana sorang. Tak sedap jalan sorang. Ajak gu deh, ajak gu. Ajak saing. Bolehlah atas dunia. Di akhirat kelak tak boleh dah. Mari kita ikut sekali. Tak boleh dah. Furada. Sorang-sorang. Jadi atas dunia ni kadang-kadang kita sohu dengan kita ni ramai. Pengaruh kita ramai. Duit banyak ke. Kumpulan kita, persatuan ni contohnya ramai orang, jadi kita berbangga dengan keramaian kumpulan tu. Atas dunia je, atas dunia kita boleh buat, setakat kita boleh buat. Di akhirat kelak macam mana pun furada, semua sorang-sorang. Jadi sebab itulah kita boleh ambil pengajaran melalui ayat ni, macam mana kita nak pastikan kita asasnya supaya betul-betul kita boleh faham, kita boleh hayati, kita boleh beriman, kita boleh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pastikan orang yang di bawah tanggungan kita, maknanya anak-anak kita, isteri kita, orang yang bawah tanggungan. Kemudian tanggungjawab juga kita kena sebar kepada kaum kerabat sebagaimana Nabi SAW buat, dan kepada seluruh manusia lah, supaya semua sekali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan apa dia? Ashtatan liurau a'malahum. Semua sekali tujuannya untuk tengoklah amalan kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak. Pada masa tu Allah Ta'ala di akhirat kelak mu baca, mu ambil kitabmu ni, ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima tangan kiri, menggambarkan kehinaan. Mu bacalah kitabmu ni. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisapnya. Mu sendiri boleh tahu sebenarnya, boleh tahu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ia adalah hari ketika tiada sesiapa mampu menolong orang lain. Tak ada dah. Kita baik setara mana, keluarga terdekat ke, saing rapat ke, semua sekali tak ada nilai langsung di akhirat kelak. Kita masing-masing duduk fikir macam mana nak selamat diri kita. Sebab apa? Segala urusan pada hari itu dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wal amru yauma idzil lillah. Itulah liyurau a'malahum. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang buat benda molek walaupun kecil. Ini ayat ni penting kan? Ayat ni penting. Kita buat benda baik kecil setara mana pun, Allah Ta'ala guna zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Zarrah ni dalam bahasa Arab dia memberi makna namlah saghirah hamra.
la takad tura. Gambarannya zarah ni ialah semut gatal hok kecil. Semut hok kecil, hok warna merah yang hampir-hampir kita tak nampak. Itu zarah. Sekecil tu amalan kita buat. Maknanya contohnya apa dia? Sekadar kita bagi buah apple sebutir kepada budak contohnya. Sekadar kita bagi senyuman contohnya. Benda yang kita rasa tak ada nilai. Tapi kecil tu tapi baik, kebaikan yang kita buat ni tetap kita akan tengok. Mana di akhirat kelak tercatat. Maknanya ada ganjaran dia. Itu maksud dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Zarah ni adalah semut kecil merah yang kita tak nampak. Ataupun dalam dunia moden ni zarah dia sebut atom. Maknanya atom ni memang kita tak nampak. Kena guna alat khusus baru nampak. Ataupun sebagai orang kata kita nak tahu zarah ni besar tak besar secara mana, kita tepuk tangan kita di tanah ke, kemudian debu yang naik tu lekat di tangan kita. Zarah ni adalah sebutir daripada banyak-banyak debu yang melekat di tangan kita tu, sebutir itu zarah. Maknanya nak yang kecil lah. Kecil setara mana pun tetap akan ada nilai di akhirat kelak kalau kita buat benda molek. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi amalan perbuatan manusia walaupun sebesar zarah. Sebab itulah dalam surah An-Nisa juga ayat ke-49 disebut alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Muperhati tengok kadang-kadang orang ni dia puji diri dia sendiri. Tabiat manusia. Kalau zaman dulu juga Yahudi Nasrani. Dia kata dialah kumpulan pilihan Allah Ta'ala. Kalau orang Yahudi itu dia sya'bullah al-mukhtar. Dia kata dia adalah satu bangsa pilihan Allah Ta'ala. Artinya siapa-siapa yang berjuang atas dasar bangsa, maknanya dia ikut perangai Yahudi. Yahudi dia kata dia sya'bullah al-mukhtar. Kalau kita berjuang atas dasar bangsa, kita nak sebut apa dia? Depan Allah Ta'ala. Kalau Yahudi ni dia sebut dia sya'bullah al-mukhtar. Dia adalah bangsa yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Dia menipu. Allah Ta'ala kata alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Jadi sebab itulah jangan kita akak bangsa, jangan kita puji diri kita. Jangan kita terlalu angkat kumpulan kita. Sehingga semua kumpulan lain ni tak pakai gawar belaka. Kita yang molek. Balillahu yuzakki man yasha. Kita kena ingat ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata, bukan manusia kata. Allah yang membersihkan. Allah yang menyucikan seseorang tu. Seseorang Allah Ta'ala. Wala yuzlamuna fatila. Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi manusia. Fatila. Fatil ni, sebagaimana kita tahu, butir tamar, dia ada, apa dia, kalau kita perhati butir tamar tu, dia ada nampak macam benda putih. Kecil. Nak royaknya, sebesar tu pun Allah Ta'ala tidak zalimi. Ini maksud, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan surah An-Nisa juga, ayat 124. Allah Ta'ala kata, wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha. Tak kira dia laki ke, dia puan ke, yang pentingnya dia beriman dan dia buat amal soleh wa huwa mu'min, dan keadaan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah. Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga wala yuzlamuna naqira. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi manusia ni melalui amalan perbuatan yang dia buat walaupun kecil, walaupun sekecil sehalus mana, naqira. Nakir ni dia memberi makna di butir tamar juga ada lubang kecil. Kalau kita perhati dia memang ada lubang kecil. Jadi lubang kecil tu nakir dalam bahasa Arab. Sekecil lubang tu pun Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia. So lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, walladzina ayat surah Fatir ayat ke-13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ma yamlikuna min qitmir. Orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tidak beribadat kepada Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Dia seolahnya dia tidak boleh bawa apa-apa, tak boleh menyelamatkan dia walaupun senipis
selaput biji tamar. Qitmir maknanya senipis selaput biji tamar. Kita tengok buah tamar ada selaput tu, maknanya kita tengok kecil halus tak bernilai. Hak tu pun Allah Ta'ala tidak menzalimi manusia, dan manusia yang kufur, yang syirik kepada Allah, sedikit pun amalan dia tidak akan diganjaran sebab dia bersyirik, dia tidak beriman kepada Allah SWT. Sebab itulah Nabi kata ittaqu an-nar walau bisyikki tamrah. Ada hadis sebutlah. Maknanya kita kena takut dengan api neraka ni. Jadi macam mana cara nak takut? Walaupun kita buat benda kecil, benda amalan benda kecil, walau bisyikki tamrah, walaupun buah tamar sebutir tu kita belah dua untuk bagi pada orang. Nak oyak nilai dia. Artinya, contohnya, kalau kita pergi masjid sembahyang Jumaat, kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada COVID ni, dan kita berdoa supaya seluruh Malaysia lah cepat dapat dia buka masjid ni. Tak sabar dah insya-Allah. Kita nak pergi masjid, nak semaya berjemaah ke, ataupun asasnya nak semaya Jumaat. Jadi biasanya masa ni kita guna peluang untuk kita berderma, contohnya derma pada masjid ke, derma kepada orang fakir fuqara yang pergi ke masjid ke, terserah pada kita. Jadi yang pentingnya ikhlas, yang pentingnya iman, yang pentingnya kita rasa amal soleh ni antaranya kita infak fi sabilillah. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Kita tak ada 5% ke RM1 ke lagi lah. Ini maksud walau bisyik tamrah. Walaupun tamar sebutir kita kekat dua, maknanya walaupun RM1. Kita orang panggil la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita pandai hina, jangan kita pandai lekeh benda makruf, benda baik ni. Apa saja benda baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau talikin. Sekalipun kita jumpa dengan kawan kita, dengan guru kita, kita senyum. Beri senyum je. Itu pun cukup bernilai di sisi Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga. Kalau kita buat benda jahat pun, walaupun sebesar zarah, tentu kita akan tengok balasan dia. Ada. Wa ma takunu fi sya'nin. Kita duduk dalam keadaan macam mana pun, ayat ni asasnya dituju pada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu-satu urusan. Kita sendiri pun atas dunia ni, duduk dalam keadaan macam mana pun urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Mana ayat-ayat hak kita baca, Quran hak kita baca. Wala ta'maluna min amalin, apa saja amalan yang kita buat, illa kunna alaikum syuhuda. Melainkan dia jadi saksi atasmu, dia jadi saksi di akhirat kelak. Id tufiduna fih, ketika mana kamu melakukannya. Jadi kita buat satu-satu amalan atas dunia ni, kita kena fikir kebaikan yang kita buat walaupun kecil, Allah Ta'ala akan ganjar. Benda jahat kita buat walaupun kecil, sekadar kita ambil RM1 je, sekadar kita apa dia, pegawai kerajaan ni nak buat tuntutan tu RM10 je, RM50 je. Sikit setara mana pun sebenarnya kita kena ingat itu dosa. Apabila dosa maknanya kita tidak selamat. Apabila tidak selamat maknanya kallabal rana ala qulubihim. Sebenarnya setiap kejahatan kita buat tu Allah Ta'ala akan titik dengan titik hitam di dalam qalbu kita, dalam hati kita sebenarnya. Sehingga sampai satu tahap, maknanya apabila terlalu banyak kejahatan kita buat, maknanya titik hitam tu menyelubungi. Jadi hitam habis. Jadi hitam tu antara faktor yang menyebabkan manusia ni jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita boleh ambil pengajaran lah daripada surah Az-Zalzalah pada petang ini. Kita boleh anggarkan bahawasanya surah ni adalah surah yang ringkas tetapi cukup bernilai. Kalau contohnya kita nak jadi macam salah seorang sahabat dulu, yang maknanya apabila Nabi SAW baca surah ni, dia kata aku nak berpegang dengan surah ni. Memang betul pun. Kalau dia berpegang dengan surah ni pun sebenarnya sudah cukup. Sebab apa? Surah ni dia cerita tentang asas kehidupan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah SWT. Hasil daripada iman kepada Allah lah kita yakin adanya hari kiamat.
Sebab itulah ada juga orang yang jumpa Nabi, dia minta Nabi bagi wasiat kepada dia, beri nasihat. Dia nak hak rekah juga. Jadi Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Mu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah dengan iman tu. Makna istiqamah ni, maknanya kamu faham betul makna iman kepada Allah, dan hasil daripada keimanan ni lah yang menyebabkan kamu duduk atas dunia ni, kamu jaga tutur kata kamu. Kamu jaga amalan kamu. Kamu jaga kerja buat kamu. Kamu jaga hubungan kamu sesama Muslim. Kamu jaga hubungan kamu dengan non-Muslim. Kamu jaga hubungan kamu dengan makhluk Allah SWT. Sama ada dia nama pokok, sama ada dia nama binatang. Hak kita panggil alam sekitar lah, apa semua sekali. Kamu jaga. Sebab apa? Sebab kamu beriman. Dan tuntutan iman adalah istiqamah. Dan semua manusia atas muka bumi ni, dia layak untuk mendapat istiqamah. Yang pentingnya dia usaha. Manusia kenal ke, manusia tak kenal ke, itu lama 2, lama 10. Yang pentingnya bila kita sebut kita ni manusia, kita layak untuk beriman kepada Allah. Semua manusia layak untuk beriman. Dan kesan daripada iman tu, semua manusia layak dan boleh untuk istiqamah. Sebab istiqamah ni melalui usaha kita. Melalui usaha kita. Kita usaha, kita boleh istiqamah. Itu dua. Makna iman, istiqamah. Kalau kita nak pecah lagi kepada 4, contohnya, kita iman, amal soleh, iman, amal soleh, bir dan taqwa. Kalau kita nak pecah jadi 4. Maknanya mula-mula sekali iman. Yang kedua, hasil daripada iman kita beramal soleh. Amal soleh. Nak pecah lagi bir antaranya. Bir ni kebajikan yang kita buat yang merentasi orang lain. Benda yang kita buat kena pada kita dan dia boleh memberi manfaat pada orang lain. Boleh memberi manfaat kepada makhluk. Itu bir. Sebagian ulama sebut. Dan satu lagi takwa. Takwa ni dia lebih pada kita. Maknanya kita bertakwa. Kita takut kepada Allah sehingga kita tidak berani nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Inilah kesimpulan yang kita boleh ambil. Kita harap boleh beri manfaat. Kita rasa kita pun sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, kita dah masuk bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab, maknanya kita dah hampir dah dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak sebagai motivasi pada kita nak tambah amalan, nak pastikan istiqamah, contohnya pastikan kita baca Quran semua, pastikan kita derma semua, pastikan kita bercakap ni kita jaga agar apabila masuk bulan Ramadan tu kita betul-betul bersedia nak tambah amalan, dan kita berdoa supaya kesan daripada Ramadan tu kita boleh istiqamah pada bulan-bulan yang lain. Yang keduanya, kalau adik kakak nak ikut kuliah hamba, ada insya-Allah setiap pagi Ahad, pagi takdir lah, selepas subuh biasanya 6.45 hingga pukul 7 kita mula, dan satu lagi kuliah Jumaat, setiap pagi Jumaat insya-Allah 9.30 pagi hamba ada juga kuliah. Boleh pakak-pakak share, pakak-pakak maklum lah kepada sains-sains kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oh, stop.